that you love me. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baik, kalau kita tengok 2 hari lepas, cikgu dah kongsi tajuk terakhir, fokus tingkatan 4. Jadi pada hari ini cikgu nak kongsikan pelajar tengok hari ni pada bulan 21 Julai 9.25 malam. Baik, cikgu nak kongsikan tajuk yang dipikirkan penting lah fokus kita, fokus. Sebenarnya semua tajuk kita fokus, tapi ini pada pandangan cikgu kita boleh buat latihan berterusan lah Baik, tajuk kita ialah imperialisme. Okey, tengok situ cikgu dah garis Baik, seperti biasa sebelum kita buat, kita tengok analisis sedikit. Analisis kepada soalan SPM Baik, analisis bagi soalan SPM. Kalau kita tengok soalan ini kerap juga disoal kerap juga disoal lah berbanding tajuk lain. Kalau cikgu tengok sini tahun 2007 2007 juga telah disoal. Jadi kalau kita tengok sini senang saja, maksud dan faktor. Itu ditanya maksud imperialisme. Dan kita tengok juga pada tahun ini juga seperti biasa bila bab ini kita tengah lari kepada slogan. Okey, itu tahun 2007. Lepas itu keluar lagi tajuk ini pada tahun, cuba letak pen warna lain sikit, tahun 2011. Kalau kita tengok tahun 2011 ini, yang ini dia beza sikit lah. Tadi soalan struktur, ini cikgu letak soalan S. Struktur, yang ini esei. Apa yang kita nampak di sini sama juga, ditanya faktor. Dia tanya tentang faktor. Yang lain tu kebat lah, kenapa kita perlu pertahankan. Terusnya ialah kebat. Kali terakhir di soal, ini tengok ini. Kali terakhir di soal ialah pada tahun 2014. Lama dah hampir berapa tahun ni, dekat 5 tahun juga. 2014 ini struktur. Kalau kita tengok dia tanya ialah negara yang terlibat. Takkan kita tak tahu negara yang terlibat. Dan kita tak dapat lari daripada slogan. Jadi itu ialah soalan SPM. SPM ulangan pun benda yang sama. Kalau kita tengok balik antara tajuk yang kita kena berikan tumpuan lah cikgu letak warna hijau yang comel ni, slogan ni. Slogan 2 kali di soal. Faktor sama Jadi kalau kita tengok di sini kalau SPM ulangan kita nampak SPM ulangan dia tahun 2016. Di sini sama juga macam soal lain. Dia tanya tentang kuasa negara yang terlibat, negara yang terlibat dengan situ, sebab. Jadi kalau kita tengok soalan yang ada ni, berdasarkan rajah di atas. Rajah ni inilah pelajar kena tengok situ. Mengapa perubahan tersebut berlaku? Perubahan ini daripada 14 kepada 20. Jadi cuba tengok di situ. Tengok bagi jelas, bagi faham. Pelajar yang ada modul kejora boleh tengok modul kejora. Boleh tengok kenapa dia berlaku.
Daripada 14 ni lama menguasai perdagangan dengan menguasai bahan mentah. Kalau kita tengok pada zaman ini, zaman abad ke-14 ni, markah dua je. Abad ke-14, cikgu ringkaskan abad ke-14 ni kalau kita tengok, imperialisme tak ada. Tiada imperialisme. Kita tak nampak. Pada waktu itu memang mereka nak dapatkan bahan apa? Mereka nak cuba dapatkan bahan mentah. Dapatkan bahan mentah. Bagilah contohnya apa bahan mentah yang kita senang nak bagi. Contohnya apa? Rempah. Pada abad seterusnya kalau kita tengok, cikgu letak warna biru ni. Pada abad ke-20 sama juga. Abad 20, bahan mentah ni untuk apa? Kita nampak situ Abad ke-20 perlukan bahan mentah. Kalau kita belajar bab 9-4, kita nampak untuk industri. Jadi banyaklah industri. Pelajar boleh bagi contoh lah di sini. Industri mengetin, industri apa lagi? Industri kenderaan yang mana yang sesuai lah. Yang kita boleh, pelajar boleh nampak, boleh bantu. Tapi 2 markah saja tak perlulah kita kelang kabut sangat. Okey. Jelaskan bagaimana imperialisme itu berlaku. Ini sebenarnya kita boleh nampak cerita-cerita yang ada ni. Bagaimana penjajah melaksanakan imperialisme. Jadi sini kita kena analisis sikit lah. Kalau kita nampak kebanyakan yang kita tengok dia datang ni dengan apa? Mereka ni menggunakan apa? Ni sebab struktur Ini sebab digunakan tak ada huruf Roman, jawapan lengkap lah. Kalau kita tengok melaksanakan imperialisme dengan cara apa yang kita boleh nampak markahnya 4. Dengan cara, kalau kita tengok di sini banyak cara Salah satu cara yang kita tak dapat tolak ialah dia menggunakan cara ketenteraan dengan menjajah negara tersebut. Dia jajah menjajah negara tersebut. Lepas tu kita guna apa lagi? Kita gunalah penanda wacana sebab markahnya 4. Kita gunakan. Selain itu, apa lagi kita nampak? Yang kita nampak dalam kita belajar apa dalam Melayu Union dan sebagainya, dia campur tangan. Sistem residen kan? Campur tangan dalam politik tempatan. Contoh apa kita nampak? Mungkin kita dah kata perebutan kuasa, memanipulasi contohnya mana kita nampak campur tangan. Contohnya mungkin kita nak bagi dalam sistem residen. Banyak lagi contoh lain yang kita boleh nampak di sini yang pelajar boleh bagi contoh-contoh lain lah. Ya, kita nampak mereka ni memaksa, macam Sir Harold Michael memaksa pemimpin menipu dalam perjanjian. Kita nampak lagi apa lagi? Contohnya dalam perjanjian. Kalau kita tengok memaksa dan sebagainya. Ini kalau kita tengok di sini, menipu, memaksa. Ini kita boleh bagi contoh Sir Harold Michael.
dalam Malayan Union. Di sini tengok, ketenteraan menjajah campur tangan sistem residen. Okey, good. Seterusnya ialah yang terakhirlah kebat. Bagaimana penjajahan ini mencetuskan semangat nasionalisme. Kita bayangkan ini, kita bayangkan isu Malayan Union. Kita nampak bagaimana kita nampak masyarakat pada waktu itu mencetuskan semangat. Dalam Melayu ni banyaklah mungkin kita boleh katakan menafikan hak sultan. Kita nampak semangatlah Apa lagi kita nampak? Rakyat majoriti. Ini Melayu lah diketepikan. Apa lagi? Campur tangan dalam adat dan agama. Kita nampak Ini semua kita nampak dengan jelas. Kalau kita nak tengok apa yang ada di sini, pelajar boleh bayangkan, ingat sistem residen di Perak. Itu boleh masuk lagi contoh-contoh lain. Contohnya cukai. Contoh mungkin kita dapat cukai, pentadbiran, kerakyatan dan sebagainya markah 4. Jadi kalau kita tengok, insya-Allah pelajar boleh jawablah soalan ini dengan baik Okey. Cukup kita nampak detail insya-Allah kita akan sambung dengan tajuk yang kedua nanti, Thailand Okey, cukup untuk anak-anak malam ni sikit saja. Okey, terima kasih